Assalamualaikum. Ada tuan rumah tak ni? Waalaikumsalam. Allah Kak Lah. Ya Allah Jumpa Akbar. kita hari ni. Alhamdulillah. Sihat Kak Lah? Alhamdulillah. Allah Kak Lah yang duduk. Kak Lah dari mana ni? Kak lagi beraya rumah nak beranak. Balik tu. Waktu kebetulan situ. rasa dekat dengan modal. Waktu kata bang mari kita singgah lalu modal lah. Ni Kak lah bagi hadiah kedai ni. Allah, Tak terima seberapa kasih. je ni. Terima kasih banyak. Waktu lama dah duduk jumpa dengan Dan ni. Dan kita raya juga jumpa. Memang lama sebelum Alhamdulillah. jumpa dok. Masing-masing sibuk kan. Yelah, Faham sibuk. lah. Kak Lah cara Kak Lah dah cara dah. Tapi Alhamdulillah dah sihat sungguh lah ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sihat. sihat. Sibuk tu jelah memang sibuk. Tapi hari ni memang kebetulan ada di rumah. Memang hari ni memang cadang duduk rumah. Nak cadangkan kawan mari, anak-anak mari. Lepas tu dah ada rumah terbuka dah khusus untuk... Ada. Tapi kita buat lewat sikit Kak Lah. Kita buat lewat sikit sebabnya kita nak suruh jentera kita, petugas kita ni biar dia raya dulu. Yelah, betul kita lah. buat 11 Syawal. Nanti betul lah. kita hantar jemputan pada Kak Lah. Kak Lah kalau duduk kejap dah. okey, Dalam okey. kita apa kejap duduk kejap Okey, dah. okey, baik dah. Kejap Kak Lah, sorry Kak Lah lama sikit. Oh, tak apa, insyaAllah. Kak Lah mari seorang kan? Kan ada ke orang lain ada? Kita ada rumah tinggal mahu nak beranak tadi? Oh, ada suami. Ada suami ada. tu. InsyaAllah. Lepas tu, dah guana dalam ni. Kak Lah tengok sibuk je dok. Dah guana daripada tu lah. Maknanya ada YB yang dilantik menang bertanding ni dengan YB dululah. Sibuk dah, ada wanita dulu. Mana Kak Lah tengok macam ke ni kau sibuk kau tau. Ke guana. Betul dah Kak Lah memang. Apabila kita ni kita jadi adun latihan dengan adun yang menang pilihan raya, dia situasi yang berbeza. Kita tak ada kawasan. Sekarang ni kita ada kawasan. Itulah kadang-kadang ini dalam 7-8 bulan lah baru dah kita menang pilihan raya baru ni. Memang satu cabaran yang juga besar jugalah. Terutamanya kita lah sebab kita seorang je. Ada wanita ataupun muslimat yang menang pilihan raya dan juga satu-satunya adun wanita di Terengganu. Cabaran dia berbeza jugalah sebenarnya. Itulah masa adun wanita dulu, apabila kita turun ke ziarah atau berbagai program, kita turun sebagai jemputan, kita turun sebagai kita nak merasmikan program, tidak secara menyeluruh. Tapi adun sekarang ni, adun ladang ni, kita ni bila kita turun tu kita menyelesaikan masalah rakyat. Kena cakna sungguh ke rakyat. Kalau ada kes contohnya perlu bantuan, kita menjadi pembicara bagi dia. Kita selesai, kita rujuk benda, kita telefon ni nak suruh selesai masalah dia. Ada wanita lu kita panggil rasmi, benda yang orang tidak mendalam. Kita pergi sebagai tetamu saja dah. Ya, Berbeza betul. dengan kita sebagai YB sekarang ni. Dah ada rakyat kata yang perlu cakna tau. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, maknanya kerajaan negeri ni tak ada peruntukan dan sebagainya. Tapi insyaAllah kot tak. Ya. Alhamdulillah cakap tak terjejaslah kerja sebagai kita sebagai adun ni. Cumanya kita buat program, kita buat aktiviti ni berdasarkan kemampuan kita Kak Lah. Contohnya kalau sebelum ni kita boleh bagi barang dapur 300-400 orang setiap bulan. Tapi dengan kekangan keuangan ni kita masih buat program barang dapur ataupun bagi bantuan pada rakyat. Tapi mungkin kita ambil separuh daripada 300-400 jadi daripada 200 orang penerima. Kita meneruskan program seperti biasa, tapi kita buat atas kemampuan kita. Dari segi sambutan rakyat tu macam mana? Alhamdulillah. Kita tak nampak lah maksudnya dari segi penerimaan kita lah sebagai adun ladang ni. Sepanjang saya kita memang kerja orang kata kita all out lah, kita perform yang terbaik. Kita nak kita cuba buat yang terbaik dan insya-Allah sambutan rakyat ataupun penduduk masyarakat ni tak ada masalah sebenarnya. Asalkan kita ni wakil rakyat tu orang kampung tu, orang Padang, cakna, tak kisahlah lelaki pun, masalah gender tak ada masalah. Cuma kecanaan kita macam mana. Dia nak macam kalau ada sakit dia mati apa, kita sapa dulu. Maksudnya dia nak tengok makna kecanaan kita terhadap dia. Sebenarnya dia orang tak kira sangat kan dari segi kewangan, tapi sebenarnya hati tu, ikatan hati antara YB dengan rakyat tu, itu lebih memberi kesan sebenarnya. Sebab itulah masa Ramadan baru ni Kak Lah banyak program yang kita susun untuk bersama dengan rakyat. Terutamanya
kita solat tarawih sama-sama, kita tadarus Al-Quran, kita buat santuni rakyat, kita bagi barang dapur, kita cuba untuk nak orang kata kalau boleh nak touch semua. Sebab di antaranya Kak Lan tengok dah pergi buka puasa dengan dia orang. Kita ada kita program Ihya Ramadan, program yang kita nak marahkan Ramadan ni kita buat buka puasa betul. Banyak juga tu rumah dah pergi tu. Rumah-rumah yang terpilih Kak Lan, rumah terutamanya rumah Ibu Tunggal, rumah Asnaf, rumah yang kata kita dia ni betul sebenarnya rakyat ni kalau kita buka puasa rumah dia rasa besar hati besar hati, dia menyambut kita dengan baik, dan dia rasa terharulah dengan kesudian kita tu. Sebab kadang-kadang kita tak apalah, kita korban masa kita korban kata duit sikit pun tak ada masalah. Kita buka rumah rakyat bukan rakyat sendiri makanan kita yang bawa. Kita bawa YB yang bawa kepada rakyat. Ya, tak mau menyusahkan dia. Sebab tu juga saya susun jadual solat tarawih saya di surau-surau dan masjid di sekitar Doladang. Dah maknanya dah round semua tu ke mana? Yelah, kita kalau di Doladang ni dia ada 6 buah masjid je. Masjid sempatlah, kalau surau banyak. Kita giliran lah, kalau tak ada tarawih kita mari subuh. Kita ikut bagi-bagi gitulah. Sama juga masa iftar Kak Lam. Kadang-kadang masa iftar ni pakai cawangan, pakai jepuk. Nama ke kata Quran ataupun buat program-program apa pakai jepuk. Kadang kita susun dah. Daripada 1 Ramadan sampai ke akhir ni kita dah susun dah. Dari segi bajet kewangan untuk membeli makanan buka puasa tu macam mana? Memang kita ada kita memang bagi bajet jugalah setiap JPKK untuk buat program nak menyambut Ramadan ni. Daripada pihak PKM kita lah, Pusat Khidmat Masyarakat kita bagi juga pada JPKK, contohnya program agihan lauk, program buka puasa, program bantu masyarakat, beli baju raya dan sebagainya. Banyaklah, memang banyak Kak Lam. Sambil-sambil tu jemput minum Kak Lam, sambil-sambil kita sembang. Kak Lam minum air pun habis Kak Lam. Tambah air lagi Kak Lam. Banyak kuih dah buat sendiri ke tu? Nampak comel-comel je kuih macam tu orang didugak je. Ada kuih buat sendiri, ada tunjuk-tunjuk. Ada tunjuk-tunjuk. Alah, mai makan Alah tu. Dan ni rendang-rendang ni buat sendiri ke? Rendang ni dah lah buat pagi tadi. Dah ke buat ke? Dah, sebab hari ni kau memang duduk rumah sehari hari ni, insya-Allah dah. Ni apa tu? Kalau cuba rasa. Ada yang beli, ada yang buat sendiri. Tapi tahun ni memang dah banyak lah. Dah banyak macam biasa. Biasa banyak lagi. Sebab tak ada sangat kali ni ada sikit program. Banyak sikit. Dah berapa matang sekali? Dapat apa sambil-sambil tu. Kalau ni ambil ni, ada pinggan ni ambil ni cukup makan. Tupak pun ada, lemak pun ada. Dah pun sila makan sekali. Ya. Ya kalau tengok dia ni dalam FB, dalam TikTok, dah sibuk sangat sekarang ni isu-isu anak-anak muda ni lah. Kadang-kadang kita dah ni bulan Syawal, kita sambut raya. Macam mana kadang-kadang kita nak faham juga anak-anak hari ni. Yelah, kalau sebut masa bulan Ramadan baru ni kita terlibat secara langsung tengok program-program aktiviti yang mereka laksanakan. Kadang-kadang contohnya ni ada pesta moreh. Pesta moreh sampai pukul 2-3 pagi kadang-kadang. Kadang-kadang kita risau takut dia lalai, takut lagu. Waktu ni kita sambut Aidilfitri pula. Macam mana pendapat Kak Lan ni kalau rasa macam ni fitrah Aidilfitri tu? Sebenarnya nak rasa roh tu, nak sambut macam mana? Maksudnya kadang-kadang takut, kadang-kadang mari pergi sembahyang raya balik tu pakat tidur balik rumah. Tak ada dah nak mengunjung, nak ziarah, nak kata nak jumpa saudara mara. Kadang hilang. Dekat lah dia sepatutnya Aidilfitri ni kita kena mengembalikan balik lah. Sejarah lama-lama orang tua-tua kita dulu kan. Maknanya kita kena bagi tazkirah juga kan, anak-anak ni kena royak kepada anak-anak kita bahawa kita pergi sembahyang Jumaat tak. Sembahyang Aidilfitri bersama. Lepas tu kita balik, maknanya sebelum balik tu kita pergi ziarah dulu sekitar tu. Maknanya biar kita hidupkan suasana tu. Macam kita cek dulu dah. Macam cek dulu. Kalau cek dulu kalau kita pergi kat mak kata dah mari kita pergi dalam mak saudara dulu. Betul. Maknanya kita pun beri kesedaran kepada anak-anak kita. Tak maknanya duduk dapur sekali, maknanya pergi ziarah, lepas tu atau makanan, maknanya macam-macam lah suasana dulu kita kena menghidupkan balik. Kita jadi rapat tak? Kita jadi anak beranak ni, kita jadi rapat macam adik-beradik. Macam adik-beradik, jiran-jiran kita pun macam adik-beradik. Tapi sekarang ni budak-budak kita gitulah. Sebab suasana yang perlu kita kembalikan balik benda-benda gitu sebenarnya.
Sebab kita tengok maknanya jauh dia orang macam seolah-olah tidak ada perbezaan. Itulah. Mungkin malam-malam berjaga. Jaga. Macam main telefon ke apa ke. Lepas tu pagi tu nak tidur je lah. Lepas main raya tu nak tidur je lah. Betul lah. Kadang-kadang tu je kita main peranan sebagai bapa. Kita juga dalam medsos kita pun, media sosial pun kena semua sebut benda kena ni. sebut semua sebab makna Aidilfitri tu macam mana kita nak menghidupkan Aidilfitri tu. Dia konsep dia menziarahi lah Aidilfitri ni. Mana hak dekat ke hak jauh ke anak beranak ke lebih-lebih lagi. Peluang dia kita nak jumpa. Sebab masing-masing berada di rumah dak. Masing-masing nak tunggu tetamu. Gitulah kadang-kadang kita bagi dak. Okey, petang pagi ni kita mai ikut ni. Petang kan kita mai ikut balik ikut sebelah sana pula. Jadi maksudnya suasana tu kena kembalikan baliklah, kita kena beri kesedaran balik kepada generasi kita ni lah, generasi sekarang lah, anak-anak kita dak. Sebab dia orang kadang sepupu pun dak rapat. Kita dulu sepupu macam adik-beradik dah kita dulu. Sepupu macam adik-beradik, mak saudara macam mak sendiri. Jadi maknanya mesra sangat kita tengok. Bila ni kadang jumpa raya je kadang-kadang. Suasana tu sebenarnya. Pula tu berdengar hiburan yang banyak, dengan pesta-pesta. Jadi kadang-kadang kita kena fikir balik lah, kita sebagai macam Gerdas, sebagai YB maknanya kena murnikan baliklah suasana yang kena buat program. Macam mana kita nak didik anak-anak kita, nak mendekati masyarakat macam mana kita nak pulih balik, mengembalikan balik yang suasana yang orang lama-lama dululah. Betul. Jadi gitulah dok. Kalau kita tengok medsos, kita rasa takut Kak, macam-macam isu keluar gini. Ya, betul. Atau lagi dengan isu agama kita yang baru-baru ni kan keluar banyak macam-macam orang mempersendakan kalimah Allah, ada di stokin lah, lepas tu isu kafir lah. Kadang-kadang kita takut sebab ia melibatkan akidah kita. Kita tak tu ni anak-anak kita apatah lagi generasi yang akan datang tu macam mana kita tak tahu. Mungkin Kak boleh kupas sikitlah isu-isu masa dan ini. Sebab dia guna-guna pun kita ni, kita kena bagi kepada pertama sekali akidah. Ya, betul. Kena sebab tu dalam tauhid kata awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama sekali yang perlu kita buat ialah ajak masyarakat kita kenal Tuhan. Betul. Sebab tu Abdullah Nasir Luan dia kata yang pertama sekali mu kena ajar anakmu itu la ilaha illallah. Sebab bila kita ajar anak kita, didik anak kita la ilaha illallah di mana-mana pun dia tak akan lupa. Sebab kalau kita kata kalau takut ke kita depan kita je. Tapi kalau takut kepada Allah Taala di mana-mana pun mereka tetap takut pada Allah Taala. Dok belajar mana pun dia musuh ni dok. Musuh ni sebenarnya dia tahu benda tu. Dia tahu dah benda tu salah, tapi nak tengok orang Islam ni sensitif dok. Contoh kalimah kafir dok. Kalimah kafir tu bukan orang beri kalimah kafir. Allah Taala sebut dalam Al-Quran 500 lebih perkataan kafir. Benda kafir dalam Al-Quran. Maknanya tak salah. Apa allergiknya? Apa sensitifnya dok? Sebab Allah Ta'ala yang beri nama tu. Orang kafir pun Allah Ta'ala beri nama. Muslim pun Allah Ta'ala beri nama. Jadi kafir-kafir tu sebab mereka kufur pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah meletakkan mereka kafir sebab mereka syirik pada Allah Ta'ala. Jadi dua benda yang berbeza, yang kata orang, kalau bahasa kita kata jauh bumi daripada langit lah. Maksudnya macam tu lah. Lepas tu dia dah pusing sangat ni. Lepas tu pusing rasa masa kita tak tahu akan datang macam mana. Kalau kita dia kena buat sungguh, makna kerajaan kena buat sungguh, baik orang muda baik orang tu, program-program tu bawa kepada biar orang faham sungguh Islam. Betul. Sebab itulah kalau kita kerajaan kita learning Kak, kita memperkenalkan slogan indahnya hidup masyarakat. Alhamdulillah. Maksudnya daripada kita celik mata sampailah kita tidur balik ni, hidup kita ni terurus, hidup kita ni ada orang kata kita faham dosa pahala, kita faham ada halal haram, ada balasan syurga neraka, biar orang faham. Maknanya bila kita buat program tu, bila orang tengok program kita tu rasa ini Islam. Ya, betul. Ini Islam, indahnya ni, indahnya Islam ni macam mana. Kadang benda itulah yang kita titik beratkan sekarang ni. Sebab tu kita banyak program-program yang kita sepanjang Penggal baru ni lah Kak lah. Sekali tengok kerajaan sekali memang banyak lah program-program yang lebih pada nak mendidik jiwa kita, mendidik jiwa rakyat tu macam mana. Betul lah. Pada program tu lah Kak lah. Betul lah. Yelah macam kita peranan masing-masing. Dah sebagai wakil rakyat, Kak lah sebagai pendakwah yang terkenal ni, famous ni. Terkenal sangat. Itulah tanggungjawab kita. Kita ada peranan masing-masing. Macam mana kita nak memberi kefahaman ilmu kepada anak-anak kita. Betul lah Kak lah. Maksudnya ialah kita kena saling mendoakanlah, dikurniakan kesihatan, kekuatan kan. Sebab kerja dakwah ni bukan senang Kak lah kan. Yalah sebab kita ingat satu je kerja kita ni kerana Allah Taala.
Betul. Dok, kalau kita dok ingatkan Allah Ta'ala, kalau kita ingat benda lain, kita tak akan dapat benda. Tapi oleh kerana kita ingat Allah Ta'ala, tanggungjawab kita terhadap agama kita, jadi kita rasa berjiwa besar untuk buat kerja Islam. Betul. Untuk berdakwah. Kita dok loket lah, dok loket tenaga. Masa kita dok kita loket. korban masa, kita korban tenaga, harta wang ringgit. Ya betul lah. Kita bukan tak ada keluarga. Ya. Ada suami, ada anak, tapi kita bukan ketepikan, tapi kita untuk kerja-kerja Islam ni kita kena utamakan. Demi untuk insya-Allah bila kita buat kerja Islam ni, Tuhan jaga kita, Tuhan jaga keluarga kita. Hak itulah pengharapan kita pada Allah Taala. Lebih-lebih kita ni kena banyak kena banyak sentiasa mendekatkan diri pada Allah. Dak Allah pun kita kena, sebab kerja kita buat ni kita buat tapi kita kena muhasabah balik. Kerja aku ni betul tak ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Maknanya kena sentiasalah. Pula tu kita sekarang ni kan orang dalam medsos belaka kena banyak perkasakan lagi dalam TikTok ni. Ni orang tak mau baca dah. Tapi kita tengok memang baca ni tidak, tapi sebab tu kita kena perkasakan. Maknanya dah sebagai YB, nak lebih lagi YB wanita yang pertama di negeri Terengganu ni, insya-Allah kita rasa peluang tu ada. Maknanya kerajaan beri peluang kepada wanita tu, satu kepercayaan lah tu. Betul Kak Lau, tu tanggungjawab yang cukup besar. Tanggungjawab orang kata amanah tu kita nak laksanakan tu tak mudah lah. Betul sebab lah. tu insya-Allah apa bercakap lah sebut tadi lah keikhlasan kita buat kerja kita berkorban belaka, tapi kita nak sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat, dan insya-Allah dah yakin dengan sokongan Kak La, sokongan daripada sahabat-sahabat ya. Kak La takkan cakap dak jamu makanan. Memang kita makan meh. Leo lama tengok ayang ni. Meh. Okey. Kak La rasa ni dah buat kuih ni, kuih Melanda ni, anak-anak bahi sangat ni. Okey. Meh. Nak makan lemang. Makan lemang. Oh, sedap lemang. Kalau ni ada tupak ada. Dan kalau buat rendang memang dah suka rendang ayam berbanding rendang daging. Dia dapat buat sup kurang sikit, dia suka rendang ayam. Kira ayam tak. Dah letak sikit Kak. Itu Kak Lai. Besar ayam ini. Tu jam isi sikit. Dah tak lalu stok ni Kak Lai makan lah. Makan ngedah. Dah anak-anak tak ada senyap ni. Saat ni ada sepupu yang mari. Lepas tu ajak pergi rumah mak saudara dekat je. Kapal sebelah tu je. Lepas tu Dia senyap kata, tu. betul, macam tak ada orang je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dia mai Kak Lai? Oh, Kak Mas. Kak Mi ada belakang, Kak Ara pun ada. Sila. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dia daripada Akrul Lubna. Alhamdulillah. Sila jemput duduk. Okey. Bertarik kursi tu boleh duduk. Mem kita pakai makan meh. Banyaknya dah. Rezeki hari ni boleh makan, boleh. Sila masuk. Sila. Jemput makan Kak Mas, jemput. Kak Mi, sila Kak Mi. Ya. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.